Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh, iaitu al-madkhal ila dirasatil fiqhil islami. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada pada siri yang ke-15 pada hari ini. Masih lagi kita membincangkan mengenai dengan as-sunnah an-nabawiyah biwasfiha al-masdari tsani litashri' al-islami, iaitu hadis Nabi adalah pensyariatan Islam yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus ulang sikit apa yang kita bincangkan semalam mengenai bagaimanakah yang telah berkata oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi yang wafat pada tahun 1166 Hijrah. Waliullah Ad-Dihlawi telah menggambarkan kepada kita dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah, fiqh pada zaman Nabi SAW adalah satu tasawwuran daqiqan, satu gambaran yang sangat halus, yang mana dia telah berkata lam yakun al-fiqhu fi zamanihi asy-syarif mudawwanan wa lam yakun al-bahs fil ahkam yawma idzin mislu bahsi haula'il fuqaha. Fiqh pada zaman Nabi tidak dibukukan seperti mana perbahasan hukum hakam pada ketika Nabi, pada ketika zaman Nabi, tidaklah seumpama seperti perbahasan ulama-ulama fiqh pada zaman kita sekarang ini. Okey, yang mana ulama-ulama fiqh mereka bertungkus lumus dengan usaha dan tenaga mereka untuk menyatakan inilah rukun, inilah syarat, inilah adab. Okey, jadi setiap sesuatu yang ulama datangkan, mereka akan bawa datang dengan dalil. Kalau syarat, rukun, ini dalilnya. Okey, kemudian Nabi SAW, Nabi berwudu, maka sahabat-sahabat akan lihat wudu Nabi, bagaimana Nabi berwudu, kemudian mereka berpegang dengan cara Nabi berwudu tanpa mereka menyatakan, sahabat-sahabat Nabi tanpa menyatakan ini adalah rukun, ini adalah syarat, ini adalah adab. Tidak, tetapi apa yang Nabi buat, maka itulah yang mereka buat. Okey, wadzalika adab, itu adalah adab mereka dengan Nabi SAW. Nabi SAW semayang, maka sahabat-sahabat mereka lihat Nabi semayang, maka mereka semayang seperti mana Nabi SAW melaksanakan solat. Begitu juga Nabi haji, maka Nabi menunaikan haji, mereka sahabat-sahabat lihat apa yang Nabi buat, mereka buat seperti mana yang Nabi buat. Inilah kebanyakan keadaan Nabi SAW. Tidak diterangkan fardu wuduknya ada 6, fardu wuduknya ada 5, ada 4 contoh, dan tidak diandaikan yahtamilu an yatawadda insan bighairi muwallat. Mutawaliyah, tidak diandaikan macam mana kebarangkalian seseorang itu berwudu tanpa berturut-turut, macam mana hukumnya, hatta yahkum alaihi bisihha wal fasad illa ma syaa Allah wa qallama kanu yas'alunahu an hadhihi al-ashya'. Jadi mana apa yang Nabi buat, mereka buat, mereka tak ada andaian ataupun kita panggil apa nama satu kebarangkalian sekiranya berlaku seperti ini macam mana. Itu cuma perbahasan ulama fiqh pada zaman kita sekarang. Pada zaman Nabi
Apa yang mereka nampak Nabi buat, maka mereka terus buat. Okey. Sedikit sangatlah mereka tanya kepada Nabi mengenai perkara-perkara mengenai apa yang Nabi buat. Kemudian kita lihat fiqh pada zaman ini adalah fiqh waqi', bukan nazari, iaitu yang realitinya, bukan setakat teori semata-mata. Jadi fiqh ni adalah mengubati ataupun merawati al-qadaya allati tahsul fil waqi' al-amali bainan nas. Dia merawat atau menyelesaikan masalah yang mana berlaku sekarang ini, realitinya sekarang ini. Jadi Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat, mereka tidak mengambil berat melainkan bil janibil waqi'i duna nazari al-iftiradi. Apa yang realiti yang berlaku pada zaman mereka, itulah yang mereka ambil berat. Yang tak berlaku mereka tak ambil berat. Sebab itu adalah sebagai iftiradi atau dipanggil sebagai nazari, andaian sahaja. Okey. Adapun ulama fiqh diperbahaskan semua. Kemudian kita lihat daurus sunnah. Okey. Sunnah ini, hadis, dia datang menerangkan dan juga menjelaskan apa yang Quran bawa datang. Kerana Quran ini datang dia adalah mujmal pada kebanyakan hukum. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala terangkan daurus sunnah, paksi ataupun function hadis ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Okey. Apa dia? Kami, iaitu Allah, turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikra al-Quran, supaya kamu menerangkan kepada manusia hukum yang diturunkan kepada mereka. Nabi SAW dia adalah al-mubayyin, menerangkan, ataupun mufassir, mentafsirkan, menerangkan, mentafsirkan Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian hifdzus sunnah, menghafal hadis. Ada pun dengan nisbah hafalat, menghafal hadis, maka Nabi SAW menggalakkan sahabat-sahabatnya untuk menghafal hadis Nabi SAW dan juga memahami apa? Memahami hadis ini. Dan juga hafal, faham dan sampaikan. Itu yang matlamat kita. Okey. Hafal, faham dan sampaikan. Okey. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As, yang mana wafat pada tahun ke-63 Hijrah. Dia kata apa? Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, sampaikan. Okey. Jadi hadis Nabawi adalah mahfuzah, dijaga dan dipelihara. Pada zaman Nabi dia dipelihara. Sama ada yang menghafal ini pada zaman Nabi, mereka jaga hadis ni, sama ada dijaga dalam hati mereka, mereka hafal, ataupun mereka jaga dalam tulisan, pada tulisan mereka. Okey. Hafal hadis dalam dada bagaimana? Kita lihat sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ni sangat ingin untuk menghafal hadis Nabi SAW. Kerana itu mereka melazimkan diri menghafal kalamun Nabi. Mereka cuba untuk menghafal kalamun Nabi, iaitu perkataan Nabi, hadis Nabi. Wa yuqraqibuna af'alahu, mereka cuba pantau, mengintip apa yang perbuatan-perbuatan Nabi. Wa tasarrufatihi, apa yang perilaku, apa yang Nabi buat. Okey. Wa yashhaduna ahkamahu, mereka menyaksikan hukum hakam Nabi. Wa qadayahu, dan juga peristiwa-peristiwa penting yang ada pada Nabi. Wa fatawih, dan juga fatwa-fatwa daripada Nabi SAW.
wa kana alladhi lam yashhad yata'allam min alladhi kana syahidan wa hadiran. Orang yang tak hadir, maka dia akan belajar daripada orang yang hadir dan orang yang mengambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh lihat perkara yang saya sebutkan ini, menghafal hadis dalam dada ini, maka tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Tarikhul Fiqhil Islami karangan Al-Ashqar. Okey. Bilangan di kalangan mereka yang banyak memperbanyakkan riwayat hadis ini, di kalangan mereka ada orang yang zadat ahadithuhum alal alaf. Mereka hafal hadis lebih daripada 1000 hadis. Lebih daripada 1000 hadis. Siapa mereka tu? Mereka itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang wafat pada tahun ke-50, yang wafat pada tahun ke-50 Hijrah. Dan juga Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah bin Haram kalau tak salah. Dia wafat pada tahun ke-70 Hijrah. Dia juga hafal lebih daripada 1000 hadis. Kemudian Ibnu Abbas yang wafat pada tahun yang ke-68 Hijrah, dia juga menghafal ribuan hadis. Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu 92 Hijrah dia telah wafat. Anas bin Malik, umur dia panjang. Anas bin Malik dia wafat pada tahun ke-92 Hijrah, dan dia adalah khadam Nabi. Dia berkhidmat dengan Nabi 10 tahun. Okey. Dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha yang wafat pada tahun ke-57 Hijrah. Okey, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey. Sebab mereka memperbanyakkan untuk menghafal hadis merujuk kepada 3 perkara. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sahabat Nabi yang hafal lebih daripada 1000 hadis semua lelaki. Perempuan hanyalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua lelaki, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey. Sebab mereka memperbanyakkan mereka ni hafal hadis, sebab apa? Dia merujuk kepada 3 perkara. Perkara yang pertama, banyaknya mereka hafal hadis sebab tulu a'marihim, umur mereka panjang. Dan syiddatul haja ila al-istikhraj ma 'indahum min al-'ilm, dan juga berhajat sangat diperlukan untuk mengeluarkan apa yang ada di sisi mereka daripada knowledge, daripada ilmu. Okey. Kemudian yang keduanya adalah sebab apa mereka memperbanyakkan untuk menghafal hadis. Yang kedua adalah kerana lamanya mereka bersuhbah. Kebanyakan di kalangan sahabat bersuhbah dengan Nabi, mulazamah bersama Nabi, sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bagi tahu lama mereka duduk dengan Nabi, kama huwal hal 'inda Anas wa Aisyah wa Abi Hurairah, seperti mana keadaan Anas bin Malik yang khidmat Nabi 10 tahun. Seperti mana riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana dia isteri Nabi, banyak riwayat-riwayat daripada beliau. Dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, banyaknya riwayat-riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Okey, sebab lamanya, panjang umur mereka. Perkara yang ketiga, jama'ahum lil athar, mereka hafal hadis ni untuk athar. Dan juga untuk menghafal hadis-hadis. Mereka nak mengumpulkan athar. Apa itu athar? Ada ulama kata athar tu hadis, ada ulama kata tidak, athar itu adalah perkataan-perkataan Nabi. Okey. Athar
mereka kumpulkan, mereka wa hifdzul ahadits, mereka hafal hadis seumpamanya telah dilaksanakan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sama ada mereka dengar hadis tersebut mubasyarah, secara terus daripada Nabi, ataupun mereka dengar saja hadis tersebut daripada kibarut tabi'in. Okey, mereka dengar daripada siapa? Kibarut tabi'in. Okey. Nombor 2 ni sebenarnya ada sedikit pembetulan. Apa dia? Mereka hafal hadis seumpama Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, sama ada mereka dengar mubasyaratan, mereka ambil daripada Nabi, on the spot mereka ambil daripada Nabi, ataupun mereka dengarnya apa yang Nabi kata sebab mereka tak hafal, mereka ambil daripada kibarus sahabah, sahabat-sahabat bukan tabi'in, sahabat-sahabat yang agung, yang mulia. Okey. Seperti inilah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk Nabi jam'an kabiran min ashabi, satu jamaah yang begitu besar di kalangan sahabat-sahabat pada mulazamah dengan Nabi, dengan berterusannya bersama dengan Nabi. Faqad kanat jawaztur rasul, sesungguhnya aku zaujatur rasul, sesungguhnya faqad kanat, sesungguhnya ia adalah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrusna ala tumathil tasarrufati rasul wa aqwalihi wa af'alihi fi hayatihi ad-dakhiliyah. Sesungguhnya isteri-isteri Nabi, mereka ingin tahu sangat apa dia tasarruf Nabi, macam mana perilaku Nabi dan perkataan-perkataan Nabi dan juga perbuatan-perbuatan Nabi dalam kehidupan fi hayati dakhiliyah, dalam kehidupan yang dalam kehidupan dalaman. Amma hayatihim al-kharijiyah, adapun kehidupan luaran, maka mereka telah melazimi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk masjid, mereka keluar daripada masjid, majmu'ah, secara grup-grup di kalangan orang Islam. Fahada, inilah Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami daripada demikian, iaitu Anas bin Malik kata, kunna naku'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini jadilah kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami dengar hadis daripada Nabi. Fa idza qumna, apabila aku bangun, tadzakarnahu, maka kamu telah berbincang bersama aku. Nampak tak? Kunna nakunu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dengar hadis daripada Nabi. Fa idza qumna, apabila kami bangun, maka kami bermuzakarah sesama kami sehinggalah kami menghafalnya. Okey, kipas tu angkat sikit, nombor 2. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Jabir bin Abdullah tadi? Antara periwayat yang banyak, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah. Siapa lagi tadi yang banyak tadi? Iaitu Anas bin Malik, Ibnu Abbas, okey, Abu Hurairah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, okey, dia telah mengharamkan orang-orang Ansar dan juga orang Khawarij dan juga itu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Kemudian yang kedua, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq Ummul Mukminin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwininya di Makkahul Mukarramah sebelum hijrah 6 tahun. Wa huwa bint
tis'a sinin. Dia adalah anak yang ke-9 tahun, anak perempuan 9 tahun kahwin dengan Nabi. Okey. Kemudian Nabi SAW wafat. Pada ketika itu dia umurnya 18 tahun. Wa kana ta'alamun nas. Nabi SAW adalah manusia paling alim. Yas'aluha al-akabir. Orang-orang besar telah bertanya kepada Nabi. Yas'aluha al-akabir min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Orang-orang awam. Okey. Orang-orang awam. Apa dia? A'lamun nas. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu taala anha adalah manusia yang paling alim. Yas'aluha al-kabari. Ulama-ulama besar bertanya dengan dia di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita lihat lagi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebenarnya orang Arab ini, okey, pada zaman Nabi SAW satu ummah yang ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis. Sebab itulah tidak ada orang-orang Islam fi hajah masa ila kitabati sunnah. Tak ada orang nak tulis kitab hadis, nak membuku kitab hadis pada zaman itu. Kerana apa? Kerana tidak ada orang-orang Islam dalam keperluan yang mendesak untuk kitab-kitab hadis. Tak ada. Sesungguhnya mereka berpegang macam mana? Mereka hafal hadis. Dalam dada mereka, dalam banyak situasi, tidak melihat dunal iltifa ila hifdhiha fi sutur, tanpa melihat kepada hafalannya di dalam garisan tulisan, tapi semua lubuk hati dia. Sebab itu lam yatakhiz Nabi kutaban yaktubuna sunnah. Sebab itu mereka, Nabi SAW tidak mengambil penulis-penulis yang akan menulis hadis. Tapi yang Nabi, sebab apa Nabi tak ambil penulis yang menulis hadis? Quran Nabi ambil. Sebabnya sebab hadis ni ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ada yang perlu, ada yang perlu diceritakan dan tak perlu diceritakan. Okey. Walam ya'mur bi kitabiha. Sedangkan apa dia? Nabi tak suruh pun untuk tuliskan hadis sunnah. Bahkan Nabi larang untuk tulis sesuatu selain daripada Quran seperti hadis dan juga tafsir pada permulaan dulu, awal-awal. Sebab apa? Takut-takutlah. Apa yang takut? Bercampur Quran dan juga selain bukan Quran, iaitu hadis. Takut yashtaghilu sahabah bi sunnah dunal Quran. Takut-takut sahabat utamakan hadis berbanding dengan Quran. Okey. Kemudian kita lihat Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menyatakan dalam syarah hadis ini, faman salaf min man'i kitab al-ilm wa qala al-jumhur salaf bi jawazih thumma jatama'a al-ummah ba'daha 'ala istihbabihi fazala al-khilaf wa ajabu an hadis an-nahy bi jawabain. Okey, dalam syarah hadis ini ada disebutkan faminas salaf, di antara salaf, iaitu min man'i kitabil ilm, larangan untuk menulis ilmu. Kemudian jumhur di kalangan ulama salaf, majoriti yang berkata harus. Ada yang berkata tak boleh, ada yang kata boleh. Okey. Summa jatama'al ummah ba'dahum 'ala istihbabihi. Kemudian umat telah berkumpul selepas daripada zaman mereka ini untuk mensunatkan. Sunatkan apa tu? Untuk menyatakan perkara ini sunat. Apa yang sunat? Apa yang sunat?
umat ulama berkumpul selepas daripada mereka untuk menyatakan ini adalah istihbab, perkara yang dituntut. Okey, maka hilanglah al-khilaf. Mereka jawab dengan beberapa hadis larangan Nabi dengan dua jawapan. Dengan apa? Dua jawapan. Okey, apa tu jawapan pertama? Annaha mansukhah, ia dimansuhkan. Larangan pada awal-awal perintah sebelum tersebarnya Quran bagi setiap seseorang. Fanaha an kitabi ghairihi khaufan min ikhtilatihi wa ishtibahihi falamma ishtahara wa amana tilkal mafsadah adina fih. Okey, bila sebut tentang menentukan hadis yang larangan untuk tulis apa tu? Tulis ilmu lah, knowledge. Okey, sekarang kita lihat. Pendapat pertama kata ia telah dimansuhkan dan larangan tersebut pada awal-awal Islam dahulu sebelum tersebarnya Quran pada setiap orang. Okey. Naha an kitabih, Nabi SAW larang daripada tulis selain daripada Al-Quran. Khaufan mansukhatan, kerana takut. Khaufan min ikhtilatihi wa ishtibahihi, larangan daripada kitab yang lain, kerana takut bercampur dan juga mengelirukan. Falamma ishtaharat wa amina tilkal mafsadah, bila mana telah aman, telah tenteram situasi, okey, maka dia akan berizin kepada orang kafir tersebut untuk masuk ke negara atau ke rumahnya. Okey. An-nahyu an tanzihi wasiq bihifdhihi wa khifa ittikali ala al-kitabah wal izn liman la yasiq bihifdhihi. Larangan terhadap tanzih kepada orang yang berpegang dengan ikatan janji dia. Okey. Wa khifat tikalihi, dan dia takut apa? Takut tak dapat tepati janji, takut tak dapat tulis dengan baik, dan dia beri izin kepada orang yang lam yasiq bihifdhihi, dia beri izin kepada orang yang tidak layaklah menjaganya. Okey. Kita lihat Nabi SAW mengharuskan kepada sebahagian sahabat-sahabatnya supaya tulis kalam Allah, tulis sunnah Rasulullah. Di antara mereka Abdullah bin Amr bin As. Nabi mengharuskan sebahagian di kalangan sahabat-sahabat Nabi tulis balik. Apa dia? Di kalangan mereka adalah Amr bin As. Di kalangan mereka Amr bin As, Nabi SAW beri izin kepadanya untuk tulis. Wa qala, Nabi SAW bersabda, urkub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqun. Tulislah wahai Abdullah bin Amr bin As, tidaklah yang keluar daripada Al-Quran melainkan kebenaran. Okey, haq hatta qad summiya ma katabahu 'anil rasul as-sadiqah, sehingga sesungguh dinamakan apa yang menulisnya daripada Nabi itu dinamakan sebagai as-sadiqah. Okey, kita lihat lagi. Seperti itulah sesungguhnya sebahagian di kalangan sahabat menulis apa yang dia dengar daripada dalil daripada Nabi. Seumpama Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun ke-30 Hijrah, Sa'ad bin Ubadah 15 Hijrah. Okey, illa cumanya anna hadzal juhda
kesungguhan itu adalah juhdun, satu kesungguhan, fardiyun, kesungguhan yang fardu, wa yatahal wa juz'iyun, kesungguhan tersebut adalah satu kesungguhan individu dan juga satu kesungguhan yang juz'i. Okey, walaysa yajtahidu walaysa bijuhdin jama'iyyin kull wa kulliyyin, bukanlah jihad itu, bukanlah jihad jama'i wa kulli kama hasalat bin nisbati li hifzil Quran fa sunnah wa illam tudawwan fa innaha mahfuzatan fi suduris sahabah wa balaghuha li ghairihim lianna sunnah mubayyinah lil Quran wa syarahahu lahu wa qad takaffala Allahu bi hifzil Quran wa man tamami hifzihi hafzu syakki lahu. Okey. Nak bagi tahu apa ni? Bukanlah berijtihad ini secara jama'i. Okey. Dia adalah tidak seperti mana terhasilnya. Tidak seperti mana seperti mana terhasilnya nisbah untuk penghafal Quran. Okey, untuk menghafal Quran. Jadi sunnah ini walaupun tidak dibukukan pada zaman Nabi, sesungguhnya ia dipelihara dalam dada-dada sahabat dan mereka sampaikan kepada orang lain kerana sunnah mubayyinah kepada Quran dan juga wasyarihuhu. Sunnah mubayyinah ini adalah nak bagi tahu sebagai mubayyinah lil Quran. Wasyarih dan juga syarih kepada mensyarahkan tafsir al-Quran. Wa qad takaffala Allahu bi hifdzil Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pelihara Quran, bi hifdzil Quran, dengan cara menghafal al-Quran. Okey, nampak tak? Fa innaha, sunnah ini walaupun tidak dibukukan, kerana sunnah ini dipelihara dalam hati manusia dan juga ia dipelihara dalam hati manusia, hati sahabat, wa bulughuha li ghairihim, dan mereka sampainya kepada orang lain kerana sunnah mubayyinah adalah Al-Quran dan juga mensyarahkan Al-Quran, kitab yang mensyarahkan Quran. Wa qad takaffalallahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjamin seseorang dengan menghafal Al-Quran. Wa man tamami hifdhuhu, siapa yang sempurna hafalannya, maka dia telah menyempurnakan hafalan hadis bagi pihaknya. Okey, insya-Allah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita masuk al-ijtihad wa atharuhu fi tashri'. Insya-Allah pada keesokan hari, jangan lupa puan-puan tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat daripada pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan juga jangan lupa yang terlepas ikuti siaran langsung kita, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Insya-Allah di sana admin sediakan playlist, tuan-tuan boleh refer di sana. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.